Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ghafiriz dzambi wa qabilit tawb. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada malam ini yang sebenarnya lama tak kuliah di Kimanis. Dan yang pertamanya ana ucapkan terima kasih kepada pihak masjid, pihak surau di atas ruang yang diberikan, dan ana mohon maaf kerana lewat jam yang teruklah di KK. Jam saja, roti tak ada. Dan ana berani juga datang kerana ana tengok surau ni kuliah juga lepas isyak. Orang mengaji sungguh rajin. Kalau tuan-tuan rajin sungguh mengaji, lepas ni kuliah pukul 12 malam tak apa. Sambil-sambil anda balik Bengawan nanti, kuliah lagi, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab orang mengajar ni, dia tak letih mana, orang dengar tu letih. Kan tak? Orang dengar tu letih. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan taman ini, bumi ini, apabila adanya orang-orang Islam yang minat duduk berada dalam majlis ilmu. Seperti mana yang Allah Ta'ala kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalaulah penduduk suatu tempat itu, sesuatu kampung itu, amanu, beriman pada Allah, wattaqau, dan bertakwa pada Allah, Allah akan bukakan kepada mereka itu berkat. Berkat ni tuan-tuan jangan ingat duit. Tak kaya pun kami ustaz. Berkat bukan duit. Berkat itu salah satunya ketenangan dalam kehidupan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat. Itu sebab itu mudah-mudahan Allah jadikan kecintaan kita dalam majlis ilmu ini, Allah memberikan rahmat dalam kehidupan. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kita berkenaan dengan kiamat, bukti dan alamat. Muka surat yang ke-89. Bagi tuan-tuan yang pernah mengikuti kuliah saya dulu, kita masuk ke dalam satu bab yang baru berkenaan dengan alam kubur, yakni alam barzakh. Bila kita bercerita tentang alam barzakh, barzakh adalah satu tempat yang pasti. Semua orang akan menemui kepada kematian. Tak ada orang tak mati. Hatta kalau dalam masyarakat Melayu dia kata ada beberapa orang tak mati. Contohlah dia kata, hantuah tak mati. Hantuah gaib. Kalau di Kelantan sana ada Puteri Sakdong tak mati juga. Tuan-tuan di Sabah ni ada tak legenda tak mati? Kemati belaka. Zaman dulu dia kira kalau orang tu pelik je tak mati. Dia gaib macam tu Puteri Gunung Ledang gaib. Kita katakan semua makhluk ni akan mati. Di atas alasannya kerana Allah Ta'ala telah menisbahkan dan mensabitkan bahawa semua yang hidup akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mati.
Bahkan Allah menceritakan berkenaan dengan kematian ini, walaupun kita tak suka, dia akan datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirru, sesungguhnya mati yang kamu tu lari. Orang tak suka mati. Bahkan mati ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang menghilangkan kepada kelazatan hidup. Waktu untuk mengingat, mudah ingat akhirat ni, Nabi pesan kepada kita apa dia? Aksiru zikra hazimil lazzat. Banyakkan kamu mengingat kepada sesuatu perkara yang menghilangkan kelazatan dunia. Apa dia? Mati. Contoh kata tuan-tuan keluar, bawa isteri pergi KK. Bukan shopping, pasar biasa. Nuh, Imago. Suria, Sabah. Cikgu senyum lalu. Minat dia jalan lah. Cakap kat isteri kita, hari ni awak pilihlah nak beg tangan jenis mana. Biasa kampung air je beg tangan. Hari ni boleh gaji lebih sikit. Beg mahal. Bini kita dalam kepala ni macam-macam dah. Kalau tak Bonia, Prada. Adidas tak beli, Adidas lagi lah. Kerana Adidas tu yang pasar malam punya. Bonia. Selama ni tok lelaki tak pernah beli Bonia, biasa dia beli Bosnia. Betul tak? Buat balik dalam paket. Apa ni pang Bosnia? Kan? Hari ni nak beli Bonia. Berapa harga Bonia itu? 400 lebih? Nampak macam biasa dah. Boleh dah tu. Isteri cikgu boleh minta. Nak beli beg tangan mahal. Masuk kedai sedang belek. Kita pun pergi cakap kat isteri. Kita ni beg tangan macam mana pun, suatu masa nanti tinggal juga, mati juga kita. Bini dia kata apa? Spoil lah abang ni. Baru sedang teh dia cerita bab mati, spoil dia kata. Macam juga kalau kita makan nasi, orang belanja makan nasi Arab, hak paling sedap. Nu pergi ke KL makan restoran Sabak, tengah-tengah makan orang belanja ni, nasi ni dia dua sebab je sedap. Pertama rasa, kedua free. Makanan ni kalau free sedap belaka. Sebab tu kalau kita tengok orang pergi kenduri, kita tanya dia, awak kenduri rumah ke berapa ni? Rumah ke 7 dah ustaz. Tapi dia ambil nasi kecil sikit daripada Gunung Kinabalu. Gitu nasi. Sebab apa? Selera. Sebab free. Tapi tengah-tengah makan tu, kawan dia kata, apalah nasib kita nanti kalau duduk dalam kubur nanti. Dimakan tanah, dimakan ulat. Allah, kau ni. Nanti habis dulu nak cerita pun. Betul tak? Kerana sifat manusia dia tak suka cerita mati dan dia takut mati. Kalau tuan-tuan boleh buat satu jenis ubat, tak ada dalam dunia ni orang buat ubat anti mati. Yang boleh buat ubat ni anti penuaan, awet muda, itu pun laku. Yang jual tu bohong lah. Dah. Ambil kulit manggis, gosok. Ni. Awet muda, beli kita. Jumpa kulit kerang, gosok, beli, jual, awet muda. Jual ubat ni dua benda ya. Kalau tuan-tuan target orang lelaki, tuan-tuan letak dalam khasiat dia, menambah tenaga kelelakian. Orang beli lalu. Tak maaf Tak, orang lelaki macam tu. Kalau kita fikir tak logik macam mana. Makan kacang, kulit kacang bubuh dalam makanan, bubuh dalam kopi, minum jadi kuat. Tapi sebut macam tu orang beli. Kalau orang perempuan, dia buat apa? Awet muda. Tak? Betul tak? Sebut awet muda, beli lalu. Kerana manusia ini takut kepada perkara-perkara yang menjadi petanda kepada kematian. Dan Allah kata, Qul innal mautal ladzi, katakanlah mati itu yang kamu takut. Mulaqikum, dia akan bertemu dengan kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Bukan sekadar mati itu bila bertemu dengan manusia, seperti mana sebahagian agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan lain yang beranggapan bila mati tutup buku. Tak. Sebenarnya bila mati barulah dibuka buku perbahasan amalan kita di atas dunia.
Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dikembalikan kepada kamu kepada suatu alam ghaib dan alam penyaksian. Ghaib kerana tak nampak. Tak nampak, tuan-tuan. Walaupun dunia ni dengan alam barzakh adanya dinding, dinding itu kita tidak nampak. Katalah rumah tuan-tuan tepi dengan kubur. Tapi kita tak nampak di mana alam barzakhnya. Seperti mana Allah jadikan dalam dunia ni ada tabir yang kita tidak nampak. Kampung saya Kuala Besuk tu, sungai sambung dengan laut. Tapi air sungai yang bersambung dengan laut tu, ikan laut tak masuk ke sungai, ikan sungai tak masuk ke laut. Air laut tetap masin, air sungai tetap tawar. Walaupun bersambung, tidak ada penghalang. Betul tak? Tuan-tuan pergi ke Kudat, Simpang Mengayau. Tembung, Laut Cina Selatan, Laut Sulu. Betul tak? Campur dah air? Tak campur. Kerja Allah Ta'ala. Tapi yang kita tidak nampak. Dan alam itu juga kata Allah adalah alam syahadah. Alam persaksian. Masa tu dah nampak jalan nak pergi akhirat ni syurga ke neraka. Masa tu akan nampak dah beberapa penyesalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah bila kita membincangkan berkenaan dengan kehidupan selepas daripada kita mati ini, ia merupakan satu perbincangan yang sangat penting. Kerana banyak kita berbincang kadang-kadang bukan benda yang kita jamin hidup. Ada orang simpan duit dia untuk lepas pencen. Betul, tak apalah, tak ada salah. Simpanlah duit lepas pencen. Tapi kita pun tidak yakin kita akan guna lepas pencen. Sebab tu saya tidak kata salah. Cuma saya nak sebagai muhasabah untuk diri saya dan diri kita semua. Ada orang boleh perhabis duit untuk takaful. Ada orang masuk takaful 200. Takaful ni paling murah berapa tuan-tuan? RM10 ada tak takaful? Ada. Takaful kelompok boleh lah. Hak budak sekolah kan. Tak ada. RM100, RM100.50. Hak mahal lagi makin mahal, lagi banyak package dia. Dan manusia akan boleh kita katakan jarang orang tak ada takaful ni. Saya ada, tuan-tuan ada. Sedangkan takaful belum tentu pakai. Belum tentu pakai, betul tak? Kenapa? Kerana jaminan dunia belum tentu kita rasa. Dah kalau saya mati ustaz, yalah yang rasa tu bukan si mati lagi, yang rasa tu keluarga si mati. Tapi kita melupai suatu takaful yang akan menjamin kita berada dalam keadaan yang pasti kita akan rasa. Yang dinamakan takaful akhirat. Takaful akhirat ni saya tak buka. Bukan saya ejen dia. Jangan tuan-tuan tanya, ustaz, borang takaful akhirat berapa ratus bulan? Daftar ahli boleh. Dan tuan-tuan semua yang datang hari ni adalah ahli yang dah berdaftar. Tak payah isi borang. Cuma hak bulan ni macam mana nak daftar? Tuan-tuan nampak tabung tu? Daftar situ. Buh dalam tabung surah. Hak tu. Berapa package? Ikut tuan-tuan. Kalau takaful biasa RM10 tak boleh. Hak ni boleh. Kalau semua orang RM10, banyak mana takaful? Sebab itu kita jarang membincangkan berkenaan dengan kehidupan kita yang kekal. Kan itu Nabi SAW bila suatu hari dia lalu di kalangan sahabat, dia tengok ada orang ramai yang gembira, suka. Nabi kata pada mereka, Nabi kata, ya qaum, law kuntum ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kathiran wa la dhahaktum qalila. Wahai kaumku, kalau kamu tahu berkenaan dengan apa yang aku tahu, berkenaan dengan barzakh, berkenaan dengan alam kubur, berkenaan dengan hari kiamat, nescaya kamu itu tidak akan banyak ketawa, melainkan kamu akan banyak menangis. Hari ni kita tak rasa kita mati kan? Lambat ke tak? Agak-agak mati tak kita esok? Yelah ustaz tanya dalam kuliah, mesti jawab mati tak? Tapi kita rasa, lambat lagi mati ustaz. Esok cuti Deepavali, Kundasang, Ranau, mana mati lagi? Itu ulama-ulama dulu tuan-tuan kita baca. Ada yang gali kubur, duk baca Quran dalam kubur. Kalau buat hari ni macam tu, orang kata apa? Oh, ni orang gila ni.
Tapi itulah mereka yang sentiasa merasakan mati itu dekat. Maka disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama berkenaan bagaimana kita nak melakukan persiapan. Dan kerana kita tidak boleh nak mengelak daripada mati, kita kena prepare. Bila sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin al-afdal?" Apakah orang mukmin yang paling utama, paling afdal? Nabi kata orang mukmin yang berjihad di atas jalan Allah. Dan Nabi tanya, sahabat tanya lagi, "Wahai Rasulullah, ayyul mu'minin al-akyas?" Ada siapakah mukmin hak paling beruntung? Nabi kata, yang paling beruntung ialah seseorang akthiru zikra hadhil maut. Ya, ini orang yang paling banyak mengingati berkenaan dengan mati. Dan paling banyak bersedia untuk menghadapi isti'dadan lahu ulaikal aqyas. Ada. Maka kita masuk sambungan yang muka surat 89. Amalan sunat yang menyelamatkan kita di dalam azab kubur daripada alam barzakh. Jadi kalau salat sunat sebagai wirid, iaitu melaksanakannya dalam rutin seharian. Salat sunat yang dapat dilaksanakan sebagai rutin ialah salat sunat duha, salat sunat awabin dan salat sunat tahajud. Ini dapat menjadi bekalan kepada kita apabila berada di alam kubur nanti. Sembahyang sunat ni banyak, kita belajar banyak. Ni disebutkan beberapa yang utama. Cuma kadang-kadang kita ni ada beberapa kategori manusia. Yang pertama, orang yang sembahyang sunat ni kerana dia perlu. Tak perlu tak sembahyang. Yang ni dalam arti kata dia terdesak. Contoh mayah hajat. Ada tak orang mayah hajat kalau tidak ada hajat? Tak, saya macam tak ada hajat dengan Tuhan. Tak. Dia nampak hajat ni hak dunia. Betul tak? Kita akan nampak semayang dengan Allah ni semua kait dengan dunia. Bila orang nak buat mayah hajat? Bila isteri dia nak masuk hospital. Bila anak dia nak ambil PT3. Bila dia beli kereta baru. Hajat semua dunia. Tak lupakah kita bahawa hajat yang paling besar kita dengan Allah ialah mendapatkan keampunan daripada Allah. Macam juga semayang duha. Dia dengar ustaz mengajar, mayang duha ni murah rezeki. Masa dia duit banyak, dia tak mayang duha. Tapi bila tengah-tengah bulan, banyak mayang duha. Berapa mayang duha ni? Tak ada ustaz. Tengah-tengah bulan ni, kok kemarin makan Maggi, pagi ni mayang duha, boleh makan nasi Arab. Dia sentiasa kaitkan kehendak dunia, baru dia ingat Allah. Kerana itu jugalah Allah menjadikan adanya ujian dunia untuk menjadikan manusia ingat pada Allah. Ulama-ulama dia kata, dalam ujian kehidupan ini Allah bagi kepada manusia ada 3 jenis ujian. Musibah ni ada 3 jenis. Dan jangan kita jadi manusia yang tak cerdik. Bila berlaku musibah, kita anggap dia tu bala. Contoh, orang beripung, datang turun kilat, datang turun peti. Tuhan bala dah. Tak betul. Ni pemikiran macam ni, pemikiran orang tak mengaji sikit ambuk. Orang tak kenal berkenaan dengan musibah yang datang daripada Allah. Kerana musibah ni bukan semua buruk. Musibah salah satu jalan bagaimana Allah nak dekatkan manusia dengan dia. Tanda macam mana Allah kasih. Dan kadang-kadang ada juga nikmat yang Tuhan beri. Nikmat yang Tuhan beri. Tapi itulah bala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada benda yang Allah jadikan istidraj yang manusia tidak tahu. Firaun tak kena penyakit, Firaun kaya, Firaun ada kuasa, tapi semua nikmat Tuhan bagi dekat Firaun. Itulah tanda Allah benci. Kena sekali neraka terus Firaun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', kata Allah. Dan benar-benar kami akan menguji setiap daripada kamu minal ju'i walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Allah Ta'ala uji dengan takut. Rasa takut tu ujian daripada Allah. Takut begini, takut begini. Sebab tu dalam hidup kita, takut menyebabkan kita banyak menjadikan hidup kita ni bagus. Kenapa ada topi keledar? Sebab apa topi keledar ni ada? Takut? Takut aksiden. Bayangkan kalau manusia tak takut aksiden, tak takut pecah kepala, ada tak topi keledar? Tak ada. Doktor ada sebab apa? Takut sakit.
Kalau manusia dalam dunia ni tak ada perasaan takut, tak terasa takut sakit, doktor buka klinik 2 hari, tutup klinik. Tak ada orang datang. Berapa ada tukang rumah? Sebab orang buat rumah. Kenapa orang buat rumah? Orang takut tak ada tempat nak berteduh. Kenapa orang nak beli makanan? Kerana orang takut lapar. Takut adalah ujian yang mendekatkan manusia pada Allah. Menjadikan hidup ni baik. Allah menjadikan takut, perasaan lapar, ujian daripada Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah jadikan berkurangnya harta kamu, diri kamu, buah-buahan kamu, hasil mahsul kamu. Allah jadikan semua itu ujian. Tetapi akhirnya Tuhan kata, wabashiris sabirin. Yang akan berjaya dengan musibah daripada Allah ni, orang sabar. Apa tanda orang sabar? Tuhan kata, allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang dikatakan orang yang tahan, berjaya, lulus, allazina idza asabatuhum musibah. Bila datang kepada mereka musibah, mereka kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana-mana musibah. Rumah kita kena petir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pula kita gitu. Abang, tak mati. Pokok je terbalik. Tak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi buat tambahan. Nabi sebut dalam hadis. Tambah apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Bila meninggalnya Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah ni, tuan-tuan baca cerita dia sangat hebat. Ujian sangat besar. Keluarga yang awal sekali datang hijrah ke Madinah ikut Nabi ni, keluarga Sayyidina Abu Salamah dan Ummu Salamah. Bawa anak dia Salamah. Tengah-tengah jalan kena sekat. Orang tak bagi Abu Salamah bawa isteri dan anaknya pergi ke Madinah. Tapi Abu Salamah sanggup tinggal anak isteri kerana nak pergi jumpa Nabi, nak ikut Nabi dalam peristiwa hijrah di Madinah. Kalau kita agak-agak macam mana? Tak payah hijrah jauh sangat Madinah tu. Nak pergi kuliah dah. Isteri kata, abang, malam ni kan pasal malam papa. Kita pun ikat serban, cabut balik. Tak jadi pergi. Tak apalah. Dah orang perempuan ni bijak. Saya selalu kata dah dulu kan. Ibu-ibu kita ni dia ada satu senjata yang sangat hebat. Nangis. Betul tak? Nangis tak? Orang perempuan ni. Kita macam mana garang macam mana. Misal ni. Melintas sini masuk ke lubang hidung pula. Nak kata hebat tak? Kalau cakap. Kalau sembang kedai kopi. Tepuk meja ni. Bukan meja dia saja. Dengan meja-meja cashier bergegar. Nak sebut gagah. Tapi kalau bini dia marah, bini dia menangis, habis. Hak nak pergi semayang tak jadi semayang, hak nak pergi kuliah tak jadi kuliah. Bisa orang perempuan. Sejenis makhluk berbisa Allah buat orang perempuan. Batu orang lelaki ni, tuan-tuan, ibu-ibu tak payah tengking buat dosa tengking suami ni, menangis Perempuan tak payahlah tengking suami perempuan, marah dia, ambil baling apa semua. Perempuan menangis, dia kalah lalu. Nah, ada orang dia nak kahwin 2. Ni cerita sedap ni. Sebab saya takut ngatuk, dah kat pukul 8 lebih dah ngatuk lah. Kalau isteri dia marah, kau dia kahwin, makin dia kahwin. Dia seronok. Dia rasa kalau kena marah tu celak. Tapi kalau menangis dia kata, payah ustaz, tak sampai hati tengok orang perempuan nangis. Dia kalah gitu. Terang nangis dulu lah. Tengok-tengok kahwin juga. Nanya ada macam tak nak. Nak sebutnya bahawa bagaimana Allah jadikan kehidupan ini apabila Abu Salamah tinggal keluarga dia. Nak ceritanya, ada satu, bila berlakunya kematian Abu Salamah, Ummu Salamah ni tak nampak dah orang yang boleh ganti suami dia.
Nabi ajar dia, wahai Ummu Salamah, baca doa, Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri pahala kepadaku di atas musibah yang menimpa aku. Dan gantikan aku dengan apa yang lebih baik. Khairan minha. Akhirnya Allah ganti. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah ni? Tak ada dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Ummu Salamah ni min ummahatil mu'minin. Daripada ibu orang-orang beriman. Dengan menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebutnya bahawa ujian ni ulama kata ada 3. Yang pertama dia panggil musibatul jaza. Ujian Tuhan bagi pada manusia sebab nak bagi pahala. Dia tengok lama dah mamak ni tak sebut nama aku. Lama sangat mamak ni tak sebut nama aku, tak berdoa pada aku. Mamak pun naik motor, pam, langgar kereta. Masuk Queen Elizabeth. Allah, 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 sakit, betul tak? Sebutkan nama Allah kan? Tapi kalau Tuhan bagi sihat, mamak pergi Suria Sabah, mamak sebut dah Allah. Saya tak pernah jumpa. Saya tak pernah jumpa orang tengah shopping kasut tu. Allah, Allah. Kalau dia ada, tuan-tuan cium tangan dia, memang wali Allah tu. Tengah makan, tak pernah jumpa orang tengah makan sedap tom yam dekat kedai. Allah, nikmat Allah, Allah. Tak ada. Tak ada, itu tak jumpa. Tapi kalau tuan-tuan pergi hospital Papa, tuan-tuan pergi Queen Elizabeth, tuan pergi hospital Lika, Allah sakitnya ya Allah, sakitnya ya Allah. Kenapa jadi macam tu? Sebab masa tu dia tak rasa dah ada kuasa yang boleh tolong dia melainkan Allah. Dia panggil musibatul jaza. Musibah ni macam mana kita nak tahu musibah ni dia jadi pahala tak pahala? Kena musibah dekat dengan Allah. Belum ni tak semayang. Ada orang tak semayang belum ni. Tak dekat dengan Allah. Allah takdir anak dia mati aksiden. Mulai hari tu dia rasa dia perlu dekat dengan Allah. Maka musibah itu memberi pahala yang besar kepada dia. Ada musibah dia panggil musibatul ibtila. Musibah yang jadi ujian kepada manusia. Hak ni duduk tengah-tengah. Nak tahu berjaya tak berjaya dengan ujian, tengok macam mana dia jadi. Hak ni biasa Tuhan bagi. Macam mana manusia melihat satu musibah itu? Ada orang melihat musibah tu dengan maksud sakit hati dengan Allah. Allah, hujan pula. Baru nak main bola. Dia nampak macam tu. Ada orang nampak hujan. Alhamdulillah, sejuk malam ni. Ada orang nampak ujian ni. Ada yang ketiga dia panggil musibatul bala. Musibah yang Tuhan beri kerana Tuhan benci kepada dia. Seperti mana musibah yang kena pada kaum-kaum yang menderhakai Allah. Seperti musibah yang kena pada satu orang. Bila kena, terus jadi kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil musibatul bala. Pahala nak harap kepada syurga boleh? Boleh, tak ada masalah. Dan memang itulah level semayang kita pun. Mayang orang awam ni level tu lah. Kerana iman kita ni tak macam iman Nabi. Level kita ibadat bukan level para anbiya. Nabi ibadat bukan kerana tu dah. Kerana nak jadi hamba Allah. Syukur hamba Allah. Nabi dah jamin syurga, betul tak? Tapi Nabi semayang ni bengkak kaki dia. Tuan-tuan baca dalam hadis, Nabi semayang ni bengkak, ulama kata kerana satu rakaat pergi baca surah An-Nisa. Kita tu imam baca Al-Bayyinah pun nak pukul tu imam dah. Ustaz, bukan ustaz janji imam ni dia akan baca Qul Huwallah. Pergi dah dia duk ingat panggil imam jauh-jauh ni, ustaz jauh-jauh, sedap ni mayang ni, mesti ustaz ni rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua Qul Huwallah. Sekali tu ustaz tu waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzi, dia dah pegang tangan jadi gitu. Dah tak berhati kau ustaz. Nabi semayang bacanya panjang. Tapi semayang tu semayang sunat. Dan pun kita kena pandailah. Kalau kita semayang berjemaah, yang ada orang tua yang sakit, kita baca yang pendek. Tapi janganlah selalu pendek. Mentang-mentang saya tak mau menyusah makmum. Hari ni inna ataina, esok Qul Huwallah. Inna ataina Qul Huwallah. Kita pun kalau makan benda sama boring juga. Walaupun sedap.
Hari ni nasi putih, telur mata. Nasi putih, telur mata. Bila? 365 hari. Dah, bermata-mata kita. Walaupun sedap kan? Jarang-jarang sekali sedap lah. Ada? Macam orang kata, sedapnya ustaz, kalau orang Kelantan makan nasi dengan budu, memang sedap. Jarang-jarang sekali. Kalau tiap-tiap hari, tu macam student tak ada duit. Dah, naik jemu kalau tiap-tiap hari. Sebab tu ubah selera manusia, selera dunia kita ubah. Kenapa ibadat? Bukan ubah ibadat, kita pelbagaikan apa yang Nabi ajar. Pelbagaikan apa yang Nabi ajar. Quran 114 surah. Kenapa dalam 114 surah kita ambil dua Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Kalau kita tanya orang, kebanyakan baca surah ni bukan kerana fadilat. Jarang kita, kenapa yang tak baca Al-Ikhlas? Oh, kerana Al-Ikhlas ni disebutkan dalam hadis Nabi. Tak. Biasa dia kata, hak ni paling mudah ustaz. Tak. Semayang. Nabi semayang lama, bacanya panjang. Sehingga pecah kaki Nabi dan bengkak buku lali Nabi. Kita bekak juga. Tapi macam kita sebut lalulah, bekak tu gauk. Kenapa bengkak kaki ni? Oh, macam Nabi ustaz. Nabi apa? Awak berdiri lama makan seafood kata. Aisyah tanya. Isteri Nabi tanya. Kenapa Rasulullah mayang banyak ni? Nabi kata, afala akuna abdan syakura. Dah, kerana itu level Nabi. Tak apalah. Iman pun sama juga. Iman Nabi ni naik. Tak turun-turun. Iman kita naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dia mudah macam ni. Iman umat akhir zaman ni naik turun ni. Kalau mudah nak faham, kita buat istilah. Iman kita ni harga minyak. Boleh? Mudah faham? Orang kata macam mana ustaz? Macam harga minyak lah. Baru ni RM2.20, lepas tu RM2. Macam itulah iman kita. Mari dengan kuliah cuma. Kalau minyak naik ni kita susah hati. Tapi kalau iman naik, Alhamdulillah. Tu beza dia. Tapi dari suruh naik turun, tak tetap. Macam itulah iman manusia. Kenapa? Kerana itulah Allah Ta'ala kata, Udzukurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah tu banyak-banyak. Banyak di sini ulama sebut dalam dua bentuk. Yang pertama, min haitsul makan wa min haitsul waq'au min haitsul zaman. Banyak ni pertama, banyak jumlah. Yang kedua, banyak masanya mengingati Allah. Sebab tu zikir ni, kalau ada orang tak mau zikir, tak payah bergaduh. Dia tak mau, sudah. Kita berzikir. Tuan-tuan buat macam makan nasi lah. Orang tak mau makan, dia lapar. Kita makan, kenyang. Sebab apa? Zikir bukan benda ibadat baru dalam agama. Lama dah. Ada orang kata, ni benda baru ni. Benda baru awak tak jumpa. Kita jumpa dalam hadis lama dah Nabi berzikir. Itu ini. Sekian banyak zikir yang diamalkan oleh Nabi SAW. Istighfar Nabi saja. Istighfar. Berapa hak tuan-tuan biasa jumpa? Tak kurang daripada 70. Tak kurang. Bila sebut tak kurang, tak jadi 69. Dia 70, 71 naik ke atas. Tu baru istighfar. Mana lagi kita dengar Nabi baca Sayyidul Istighfar. Nabi baca zikir tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sekian banyaknya Nabi zikir ni menyebabkan ulama fikir, bila nak suruh ulama manusia ni berzikir? Maka ulama buat majlis zikir. Kalau tak buat majlis, zikir tak? Akak tak berzikir. Kalau orang Kelantan, galik duk berdikir. Lebih suka berdikir daripada berzikir. Betul tak? Maka ulama buat majlis zikir. Sebab orang Melayu kita ni memang terkenal dengan satu bangsa yang suka buat makan. Betul tak? Kita orang Melayu suka buat makan, betul tak? Anak periksa buat makan. Mak mati buat makan. Boleh anak buat makan. Mati anak buat makan. Semua buat makan. Sunat buat makan. Kahwin buat makan. Bercerai pun makan juga. Dia satu bangsa yang suka makan. Maka ulama gunakan kaedah itu untuk apa? Untuk dekatkan manusia dengan agama. Kerana sifat manusia macam tu. Dan tidak ada masalah. Kerana apa? Ia adalah uslubud dakwah. Tuan-tuan, bukan senang kita nak dakwah orang. Kita nak cerita, nak kempen orang pada Islam dengan satu benda yang kita tak boleh nampak, kita tak boleh rasa, kita tak boleh pegang, dan orang lain pun macam tu juga.
Tuan-tuan, kita kempen benda hak boleh pegang pun belum tentu orang beli. Tuan-tuan ambil lah telefon saya nak jual kat tuan-tuan 3,000. Tuan-tuan nak beli tak? Orang pegang-pegang. Bagus Ustaz, tapi nanti ya. Ni kita nak kempen benda tak nampak. Allah, siapa nampak? Syurga, siapa nampak? Neraka, siapa nampak? Dosa, pahala, siapa nampak? Kalau orang tanya, tak boleh nak jawab. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz duk cerita dosa, pahala ni. Pahala ni macam mana Ustaz? Color apa? Hijau ke biru? Ke oranye? Bulat ke? 4 segi ke? 3 segi ke? Lembut ke lembek ke? Keras ke? Siapa boleh jawab sini? Pahala macam mana? Kita pun garu kepala. Betul juga. Macam mana nak sebut pahala ni? Kita nak kempen, nak dakwah orang kepada satu benda yang kita sendiri pun tak pernah pegang. Maka sebab itulah ulama mengarang sebegitu banyak kitab-kitab yang dinamakan kitab fiqhud dakwah. Dengan tujuan apa? Nak memudahkan manusia mengenal bagaimanakah cara yang terbaik untuk kempen benda yang baik. Sebab benda yang baik kalau tak kena cara kempen, tak laku. Kita pergi KL kan, tuan-tuan pergi KL. Tuan-tuan masuk kedai, kita tengok daripada luar, cantik punya kedai, eksklusif, ada aircon. Kerusi ni bukan kerusi kayu, kerusi sofa. Rumah kita punya kerusi tak secantik kerusi kedai. Pelayan dia senyum apa? Kita order macam-macam. Nasi lemak RM18.50, nasi lemak saja. Tu telur sebelah. Buah ayam RM25. Tapi kita makan. Bila makan, ya Allah, punyalah tak sedap. Sambal pun tak masak. Tapi kenapa benda yang tak sedap tu dia boleh jadi laku? Sebab kempen dia tu kena cara. Menarik orang. Dan kadang-kadang kita tengok pergi jalan tak tertarik. Apa ni bungkus dalam kertas. Buat pula piramid macam tu. Ada setengah orang kata nasi lemak Freemason. Tak makan nasi lemak. Harga pula murah. Sedap ke tak sedap ni? Makcik hak jual pun pakai baju kurung. Ya. Jual nasi lemak pun RM1.50 ya. Dia punya gerai. Kalau kampung kami dia panggil bangsal. Ini gerai tak? Gerai nasi lemak tu pun bergoyang. Kalau kita bersing, patah tiang sebelah. Maknanya uzur dah kita tengok. Allah. Rupa-rupanya bila kita makan, sedap dia 100 kali ganda dengan hak kedai kau tadi. Tapi kenapa tak laku? Tak kena cara promosi. Marketing tak betul. Betul tak? Orang hari ni. Sebab tu beza. Kalau dunia perniagaan hari ni pun orang marketing sungguh-sungguh. Air tebu tepi jalan. Kalau jual selama ni RM1 orang tak beli. Tapi bila tuan-tuan ambil kad dia tu letak stiker. Masuk Facebook, RM3 pun masih laku. Betul tak? Kerana marketing. Kalau marketing niaga dunia pun orang fikir kenapa kita jadi pendakwah. Tak fikir macam mana nak marketkan dakwah yang kita bawa untuk agama Allah. Itu kita kena fikir benda-benda sebegini. Sebab itulah, buat ibadat, ajak orang kepada ibadat. Dengan tujuan apa? Kita sekarang sedang menuju kepada satu alam yang pasti kita akan pergi kepadanya. Kerana itu Nabi SAW menyebut, Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai satu amal yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala ini adalah amalan yang macam mana? Yang kekal walaupun sikit. Kena faham, sikit ni bukan hari ni Ustaz, saya biasa 5 waktu sehari semalam. Sebab hadis ni baca sikit. Ngam saya semayang 2 rakaat je lah. Tak? Zuhur 2 rakaat. Asar 2 rakaat. Sebab apa? Ustaz baca hadis Nabi Allah Ta'ala suka sikit. Bukan hak tu maksud sikit. Hak wajib ni, kalau Tuhan suruh banyak pun kena buat, Tuhan suruh sikit pun kena buat. Yang wajib. Yang maksud sini sikit ialah ibadat yang disebut sebagai amalan sunat. Kalau tuan-tuan tidak boleh nak qiyamul lail 20 rakaat, 21 rakaat pun tak apa. Tuan-tuan memadai tuan-tuan rakaat 2 rakaat tutup dengan 3 witir ke. Memadai. Tapi tiap-tiap hari boleh buat, itu lebih baik. Daripada tuan-tuan bangun malam ni taubat 2, tahajud 2, tasbih 2. Campur-campur, belah-belah rakaat.
Habis malam ni, bila pula? Nanti jap lagi. Boleh cucu jap lagi. Baru buat pula. Tuhan tak mau macam tu. Kita tuan-tuan dalam hidup ni, keperluan dunia kita nak tiap-tiap hari walau tak banyak. Hari ni makan nasi, esok makan nasi, lusa makan nasi. Tapi kalau beribadat, kenapa nak kena pilih-pilih? Buat sekali, lepas tu cukup dah. Maka yang Nabi kata, Allah Ta'ala suka orang yang buat ibadat ni, yang sunat walaupun tidak banyak, tapi istiqamah. Istiqamah dengan ibadat dia. Ada. Pada zahirnya sembahyang sunat 2 rakaat adalah sedikit. Tetapi di sisi Allah Ta'ala amatlah besar. Sembahyang sunat 2 rakaat ni sikit je. Berapa minit sembahyang? Kalau tuan-tuan tengok dengan purata orang sembahyang hari ni 2 rakaat, tak ada orang sampai 10 minit 2 rakaat. Tak ada. Makna sikit. Tapi kerana sikitlah inilah manusia susah nak buat. Tak percaya tuan-tuan pergi sembahyang hari Jumaat. Orang lain semua bangun sembahyang sunat 2 rakaat. Tapi ada orang sebelah ni tak bangun pun. Walaupun kita tengok dia tidak uzur, dia tidak apa. Dia lebih selesa ambil telefon, main telefon, baca WhatsApp, baca Facebook. Dan tidak berlakunya sembahyang sunat. Tak sembahyang sunat. Nah, walaupun orang lain sebelah dia sembahyang sunat. Nak sebutnya bahawa sembahyang ni walaupun nampak mudah, tapi susah nak buat. Sembahyang. Batu. Hak Allah Ta'ala ni sebut mudah-mudah belaka. Bukan payah. Tuan kata sembahyang. Sembahyang ibadat mudah. Tapi orang tak boleh nak sembahyang. Banyak lagi kerja kita yang susah kita boleh buat. Ada orang boleh mancing. Tuan ingat mancing senang? Mancing. Siapa yang watawa sabis sabr tak ada, tak boleh mancing. Nak mancing sabar kena besar. Dan pesan sabar orang mancing ni. Tak kena cara. Ikan hak boleh tu nak cover mata kain sebatang pun tak boleh. Mata kain hak putus saja 10. Boleh ikan seekor tu pun besani ikan. Buntal pula tu. Betul tak? Saya bubuk saja 500. Pergi mancing 3 hari. Balik-balik ikan boleh 3 ekor. Anak dia 5. Berebut 3 ekor ikan. 500 tu kalau tuan-tuan pergi ke pasar, 7 tong, 8 tong. 8 tong ikan ni bukan setakat keluarga kita. Satu taman boleh jamu. Betul tak? Tapi kita boleh buat. Orang boleh buat mancing. Orang mancing pula bukan semua malam. Hak tengah panas. Saya lalu ikut KK tu. Tengah panas mancing. Sekali tu tengok dia angkat. Dia angkat. Saya dengan dia tu tak jauh. Lebih kurang sini dengan pintu tu lah. Tapi sejauh itu pun saya tengok sahikan besar sikit daripada jari telunjuk. Maknanya kalau pergi dekat, jauh, kalau saya duduk jauh sikit lagi, kali nampak macam ikan bilis. Kalau kita rasa macam, tak berbaloi. Dia duduk tengah panah. Yang kita keluar kereta sekejap pun kita rasa hangat kepala, tapi dia boleh tunggu panah. Nah kita boleh buat kerja macam tu kan? Tapi Allah Ta'ala bila dia suruh kita semayang, hari ni kita semayang tuan-tuan. Saya mari Sabah ni, boleh kata semua masjid, semua surau ada aircon belakang. Ke hari ni, payah kita nak cari tak ada aircon tak? Ada aircon belakang. Semua masjid ada kapet. Ke ada lagi masjid Sabah ni tak ada kapet? Mayang atas pasir macam tu. Tak ada tak? Selesa. Tuan-tuan dengan selesa macam ni pun malas semayang. Dah kalau zaman macam zaman Nabi, mayang atas pasir, boleh semayang kita. Saya bukan tak mau semayang Ustaz. Berpasir-pasir, susah nak semayang. Tak. Saya bukan tak mau semayang Ustaz, panas. Bayangkan Ummahatil Mukminin zaman Nabi dulu semayang macam mana. Panas. Ibu-ibu semayang hari ni sejuk tak? Pakai telekong semayang tu rasa sejuk lagi. Kalau panas macam dulu semayang macam tromel. Allahu Akbar. Tak, jangan dekat aku panas. Ibadat sebegitu mudah pun orang tak boleh nak buat hari ni. Tak. Batu besar di sisi Allah semayang. Hati Muslim akan dibersihkan dengan amalan soleh dan berterusan. Amalan yang berterusan amat bernilai sebagai bekalan di dalam kubur. Untuk menjadikan amalan yang sedikit ini berterusan, manusia haruslah menghadapi pelbagai cabaran dan kekal melakukannya selama 40 hari bagi menjadikan amalan itu sebati dalam diri Muslim. Semayang ni 40 hari, jadikan amalan.
40 hari jadikan amalan. Sebab tu disebutkan dalam hadis, amalan-amalan semayang sunat, kita semayang di Masjidil Haram 40 waktu. Nak cari ganjaran semayang 40 waktu ni. Sebagai bentuk tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab tu semayang, kita kena jadikan amalan secara berterusan. Apabila amalan itu sudah sebati dalam diri seorang Muslim, maka ketika hendak meninggalkan amalan tersebut, dirinya akan menjadi gelisah dan merasai kekosongan di dalam diri. Sebelum daripada itu, disebutkan tadi bahawa setiap orang bila nak buat satu amalan haruslah menghadapi pelbagai cabaran. Apa cabaran ibadat? Contoh, Allah jadikan semua benda ni ada penyakit. Yang zahir ada penyakit. Hari ni kita zahir penyakit. Kalau tubuh badan kita rata-rata, hak luar ada penyakit, kena kudih, kena panau, kena kurat. Hak dalam pula ada kanser, ada sakit tu, ada tumor, ada apa. Mata ada sakit dia. Semua tubuh kita ada sakit. Betul tak? Kuku sakit kuku, gigi sakit gigi, gusi sakit gusi, mata sakit mata, telinga sakit telinga, kepala sakit kepala. Semua ada penyakit. Begitulah ibadat kita pun, amal kita pun ada penyakit. Penyakit yang paling besar kepada amal ini ialah perasaan malas. Malas. Bukan tak boleh buat, malas. Kenapa tak semayang? Bukan kata patah kaki. Ramai hari ni orang semayang, tak semayang. Kalau kita pergi tanya, kalau tuan-tuan ambil 100 orang tuan-tuan tanya, mungkin 98-nya akan jawab dia malas. Tidak sakit, tidak susah. Dan kita tengok macam mana dalam video. Orang yang kurang upaya, Allah bagi kekuatan ibadat. Orang sihat tak semayang. Ni nikmat Tuhan bagi. Sebab tu jangan kita ingat kalau kita sihat, kita sempurna, baru kita rajin ibadat. Belum tentu. Tuan-tuan tengok orang tak puasa, hak kena tangkap dengan jabat agama. Sihat tak sihat? Sihat. Kadang badan berketul-ketul. Kita tengok Allah, tak boleh puasa. Anak kita dah jam 4 puasa, macam kain buruk, lembik, duduk tepi dinding. Tapi tahan puasa, betul tak? Abang Long nak buka, Abang Long tak mahu bah, tak mahu. Ustaz kata masuk neraka buka puasa. Tak buka puasa. No. Hak muda kena tangkap, duduk kedai kopi pukul 12 tengah hari. Sihat. Tak puasa. Sebab tu ibadat ni bukan kerana kita sihat. Tapi bila kita beriman dan yakin pada Allah. Sebab tu sahabat Nabi dulu bila berjihad, jihad bukan kerana dia hebat, bukan kerana kelengkapan zahir hebat. Tuan-tuan baca dalam peperangan Badar, askar 300 lawan askar 1000. Tuan-tuan tahu orang dulu, tak kira orang Arab, orang Rom, bila pergi berperang, satu askar, satu tukang masak dia bawa. Satu askar, satu tukang masak, satu gundik dia bawa. Maknanya bahagian masak satu, bahagian layan pecik satu. Islam perang 300 askar, 2 ekor kuda. Kafir perang 1 askar, 2 kuda. 2 kuda, 2 unta. Kalau kita tengok dari sudut strategi perang, tak ada jalan untuk menang. Betul tak? Tak ada jalan nak menang. Sudahlah tidak berlatih. Malam nak perang, semayang tahajud, qiyamul lail. Tapi kalau Allah turunkan pertolongan, kita menang. Kerana kekuatan tu datang daripada Allah. Bukan datang daripada tubuh badan. Kita baca Nabi makan. Semalam saya mengajar Syama'il di Masjid Sembulan. Nabi dia makan roti ni, khubz syair. Nabi tidak pernah kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, ma ashba'a ahla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumaini mutatabi'ain. Nabi tak pernah, ahli keluarga Nabi, bahkan Nabi tak pernah rasa kenyang 2 hari berturut-turut. Walaupun ala khubz syair, walaupun dengan makan khubz syair, roti yang keras, yang kasar. Nah, tak silap saya dengar ceramah Habib Omar. Makan roti Nabi ni, kalau kita hari ni makan, melekat di leher. Terlalu keras. Tapi Nabi boleh ibadat, betul tak? Kita hari ni macam-macam. Semua makanan kesihatan. Kopi tungkak Ali, tongkak Fatimah, tongkak Abu. Misai kucing, misai harimau. Kucing galak, ada kucing galak.
Banyak sungguhlah dia punya bahagian ubat tu. Tapi subuh tak bangun. Pahmayang tak boleh nak zikir. Baca Quran 2 tahun sekali. Makan vitamin macam-macam dah. Nah, kalau makan macam Nabi, saya tahu tak tahulah jadi apa umat hari ni. Kalau makan roti kerah macam Nabi, kita makan roti hari ni pun roti juga tapi gardenia multibake. Kimani ada multibake? Nuk di KK banyak. Roti punya lembut, lembut lagi daripada Permadani. Nak makan sayang. Nah, beli lembut makan. Bukan roti macam zaman Nabi. Ada sos, ada cheese, ada apa sedap. Ada. Tapi nak sebut kata kerana kekuatan itu dia datang daripada kekuatan takwa. Kekuatan iman. Maka sebab itulah nak menghapuskan kepada penyakit ibadat ini nak kena ada perisai. Macam mana nak hapuskan sifat malas? Pertama nak kena doa dengan Allah. Dan sentiasa merasakan diri kita ini adalah hamba Allah. Bila hamba Allah, kita wajib kerja sebagai hamba. Hari ini orang tidak menjadi hamba Allah kerana dia tak rasa dia hamba Allah. Seperti mana kalau orang ni kita nak tahu dia rajin tak rajin. Kalau dia pergi sekolah, dia tak masuk kelas, dia hanya jual kerepek, maka dia tak rasa dia cikgu, dia rasa dia peniaga. Kalau orang kerja pejabat office, dia masuk pukul 8, 8.30 duduk kedai kopi, sampai pukul 11, dia tak rasa dia kerani, dia rasa dia peminum kopi. Sebab tu kita kena rasa kita ni hamba. Dan manusia yang hamba paling baik ialah baginda Nabi SAW. Khairul ibad. Dia rasa, dia buat Nabi ni, dia presentkan diri dia di hadapan Allah betul-betul sebagai seorang hamba. Kerana sifat hamba selalu meminta. Betul tak? Kita tengok hamba ni selalu meminta. Macam orang jadi hamba, tuan, nak makan tuan, tuan. Sebab dia tak ada apa. Seperti mana kita dengan Allah selalu meminta, susah minta, susah minta. Tapi hari ni jarang orang menjadi hamba Allah. Orang jadi hamba Facebook. Orang meminta pun dalam Facebook. Orang baca Fatihah pun dalam WhatsApp. Orang mati, dia hantar. Dengar, tapi kita sangka baiklah, harapan dia sendiri baca. Sebab doa ni kita baca, bukan kita send. Nak send pun baca dulu. Jangan send saja, tak pernah baca mulut. Baca dulu mulut. Ni dok baca Quran ni, nanti hak masuk syurga, Facebook masuk syurga. Tuan Facebook dah masuk syurga sebab Facebook baca Quran dia. Dah lah hari ni zaman orang dah baca Quran banyak dah. Dah, beli Quran digital. Pegang saja, dengar. Betul, bagus. Tapi baca juga. Jangan tekan pen duk baca. Nanti pen masuk syurga, kita dah masuk syurga. Kenapa ya Allah pen masuk syurga? Dah pen je yang baca, kau tak baca. Jadi kita kena baca. Walaupun benda tu, kita rasa kita boleh buat. Tapi kerana ada penyakit, kena minta dengan Allah. Apabila amalan itu sudah sebati dalam diri seorang Muslim, maka ketika hendak meninggalkan amalan tersebut, dia menjadi gelisah. Bila tinggal, bila dah sebati, bila dah datang satu perasaan. Ibadat ni ulama kata dia datang dua bentuk. Yakni nak dapatkan ibadat ni manusia nak tunduk pada Allah, ubudiyah pada Allah dua bentuk. Yang pertama cinta. Orang kalau tak cinta tak boleh buat apa. Lepas tu tuan-tuan baca dalam legenda-legenda manusia. Tak kira lah kalau Melayu. Kita orang Melayu ni dia ada cerita Piramli antara dua darjat. Kalau orang Arab dia ada cerita Laila Majnun. Kalau orang putih dia ada cerita Romeo and Juliet. Orang Sabah ada cerita tak? Ada juga. Uda dan Dara orang Melayu tak? Nak cerita kenapa manusia dia boleh jadi macam tu? Kita akan baca dalam cerita mereka ni merana kerana cinta. Sanggup buat apa saja. Kena pukul pun tak apa. Kena hina pun tak apa. Sebab tu orang yang sampai ke muncak dia cinta kepada Allah, dia sanggup kena pukul. Kita hari ni tak kena pukul. Saya tengok luar tu ada macam makan tak? Datang kerana cinta pada Allah, sebegitu orang layan. Kalau zaman Nabi dulu datang kuliah macam ni, siap. Geng-geng Abu Jahal tunggu nak pukul.
Kita hari ni kalau matang kuliah sini orang tunggu nak pukul, saya tak datang dah malam ni. Tak, ustaz kenapa tak datang surau perapat ni? Tak boleh share, nanti kena pukul. Tapi Nabi datang. Kita makan orang jamu, orang ra'i, orang muliakan. Pun susah lagi nak menggambarkan cinta kita. Betul orang cinta sanggup kena hina. Dan bila dia kena hina, dia akan membela cinta dia. Patut Nodik Ahmad dulu tu, Nodik Ahmad. Bila dia kena hina, dia kata apa? Kajang pak malau, kajang belipat kan? Cikgu sambung lah, ni tak payah masuk kuliah. Kenapa sampai sebegitu manusia membela cinta dia? Kerana dia sayang. Sebab tu kita tidak heran apabila sahabat, bila mereka berperang kerana cinta. Bila nak perang, tengok musuh ramai, orang tanya, musuh ni ramai, kita nak balik ke dulu? Sahabat kata, buat apa nak balik? Memang kita datang nak dapatkan mati syahid. Hak ni peluang depan mata, kenapa nak lari? Orang Islam perang ni dua bentuk dia mau. Kalau menang itu bonus, kalau syahid itulah hak dia nak. Jadi tak ada apa. Tak boleh nak buat apa. Orang kafir pun pening kepala. Sebab dua-dua pilihan terima belaka. Mati tak apa, lebih suka. Menang, lebih suka. Kerana menang Islam naik, kalau mati masuk syurga. Lalu orang kafir tanya, kenapa orang Islam ni semangat sangat perang? Kami bawa bala tentera yang dia cinta pada mati, seperti mana puak-puak kamu cinta pada hidup. Atau orang nak buat ibadat, kalau tidak cinta, dia tak boleh ibadat. Orang yang nak taat pada Allah, kalau tidak cinta, dia tak boleh taat pada Allah. Manusia kalau dia cinta, dia jadi hamba cinta tak apa. Saya pernah jumpa satu orang hamba Allah, perempuan baik sangat. Cakap baik, pangkat akak pada kita lah. Tapi suami sak dadah. Tiap-tiap hari kena pukul. Apa cerita nikah kata? Tak buat macam mana ustaz, buruk-buruk pun suami saya. Kenapa jadi macam tu? Kerana cinta. Tapi ada orang, kalau dia tak cinta, tok laki punyalah baik pun dia benci. Laki dia punyalah alim, punyalah saleh pun dia benci. Kerana tidak cinta. Kerana itulah bila kita nak ibadat kepada Allah, perkara pertama tanam cinta. Anak-anak kita kena bawa masjid, sejak daripada kecil. Ustaz, nanti budak-budak bising. Ni memang budak-budak bising. Budak-budak kalau tak bising, kita bimbang. Sebab apa? Takut kena penyakit. Kalau dia bising, dia berlari, normallah budak. Nak macam mana? Pak dia lagi ganah dulu, macam dulu kan. Kita kadang-kadang marah dekat anak-anak, padahal kita dahsyat lagi dulu kan. Dia, kan orang Melayu kata dah, mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Jadi pak dia lah kan. Susah hati sangat. Bawa. Supaya apa? Biar anak-anak ni membesar dengan ruh kuliah, ruh majlis ilmu, ruh semayang jemaah. Mudah-mudahan bila dia besar nanti, itu hak jadi ruh dia. Ruh dia. Kan? Seperti Nabi ajak budak kecil mayang masjid. Nabi bawa sahabat-sahabat kecil mayang masjid. Tapi kita hari ni orang budak-budak kecil, kita tak bagi bawa. Tapi bila nak pergi tengok wayang di Pawagam, bawa. Orang tak tinggal anak kan? Pergi fanfare, bawa anak. Kalau kampung saya tu, sampai ada fanfare balik pukul 12 malam, pikul anak. Jalan kaki, pikul anak. Dia panggil expo. Dengar orang berdikir, dengar orang mari mokyong apa semua. Pukul 12 malam, anak tidur, pikul. Tapi kalau datang masjid, tinggal anak kat rumah. Tak payah datang lah, sibuk-sibuk, buat bising lah. Tapi, kalau pergi pesta, bawa anak. Sampai hilang anak. Susah pula orang, anak siapa ni? Ini sebut perangai kita. Sebab tu kita tidak membesarkan generasi yang akan sambung perjuangan kita ni dengan ruh Islam. Ini satu penyakit yang sangat besar. Menuju kepada Allah Ta'ala adalah amalan fardu dan menyempurnakan amalan fardu adalah amalan sunat. Jika tidak melaksanakan amalan sunat, maka tidak akan kenal Allah Ta'ala dan tidak memahami makrifat Allah Ta'ala. Alim ulama hanya dapat memberikan tunjuk ajar kepada umat Islam, tetapi untuk melaksanakannya terletak pada diri umat tersebut. Amalan sunat menambahkan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana amalan sunat adalah bonus. Kita kalau kita kerja tuan-tuan, gaji pokok saja berapa sen sangat? Betul tak? Hak gaji pokok kita apa sen sangat? Tu pun buah kita cabut lagi, pinjam awal bulan.
pinjam tengah bulan, masuk kerja lewat. Kalau tak top up dengan overtime, OT, berapa sen kita? Tak top up dengan allowance rumah, berapa sen kita? Tak top up dengan allowance wilayah, berapa sen kita? Betul tak? Dah agak-agak kita ni kalau semayang, hak ambil hak 5 waktu saja. Agak-agak macam mana? Tu tak campur lagi hak mengantuk subuh, confirm dah nguat. Allahu Akbar. Mayang subuh kan? Jaga orang mai subuh tak ngantuk ni. Zuhur, mayang, walaupun tak mengantuk tapi perut lapar. Allahu Akbar. Allah. Dia tekan perut ni bukan tekan kerana khusyuk, tekan sakit perut Asal pula fikir dalam kepala nak balik awal. Allahu Akbar. Allah, mamak tinggal aku dah, jam dah, pukul 4 lebih dah ni, jam dah. Nah, maghrib pula, Allahu Akbar. Allah. Balik tadi dah pukul 6.30 dah. Tak sempat makan malam. Malam ni, Ustaz Mak pula. Ustaz Mak lewat lah habis ngajar malam ni. Maghrib. Mayang isyak pula. Allahu Akbar. Kalau hak perempuan apa? Oi, malam ni TV3 jangan kau main-main. Pukul 9 malam ni. Drama. Pas bila kita nak khusyuk mayang? 1001 masalah bawa. Maka orang yang boleh bangun waktu malam, tak fikir kerja, tak fikir TV. Sebab pukul 3 pagi ni, tak ada apa. Kalau berita pun berita tamil. Tengah-tengah malam ni tak. Iklan banyak apa semua. Cerita pun cerita hantu. Maka mayang seorang-seorang tengah malam. Tak ada siapa. Anak tak kacau. Isteri tak kacau. Kerja tak kacau. Jam, kereta jam pun tak ada. Mayang seorang. Allahu Akbar. Batu mayang malam, orang tu dekat dengan Allah Ta'ala. Mayang tambahan. Semayang sunat. Apabila umat Islam melaksanakan apa yang ditunjuk ajar oleh ulama', maka hati mereka akan dilimpahkan dengan anwar. Untuk mendapatkan anwar perlu kepada amal saleh. Anwar ialah cahaya kesedapan dalam melaksanakan ibadah. Anwar akan wujud apabila melaksanakan amalan saleh. Membaca Quran yang paling nikmat ialah pada waktu subuh dan ketika salat. Lebih afdal dibaca dengan melihat mushaf. Apabila mendapat anwar iaitu faham, akan mendapat merasakan asrar ialah rasa. Kita buat ibadat nak dapatkan cahaya. Anwar ni asal daripada kalimah nur. Jamaknya anwar. Tuan-tuan, kita nak dapatkan cahaya daripada Allah, mesti diikuti dengan amal saleh. Kita minta dengan Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada ya rabbal alamin. Ya Allah, terangkanlah hati kami. Tapi macam mana kalau kau nak terang, kau minta dengan Allah, tidak kena dengan ikhtiarmu. Sahabat Allah janji, si fulani masuk syurga. Tapi kita tengok akhir dia macam mana? Mati syahid medan perang. Bukan kata kalau Allah Ta'ala kata, hei fulan, kau masuk syurga. Tengok-tengok fulan tak semayang. Fulan tak baca Quran. Fulan tak apa, tak jihad, tak apa. Tapi sahabat bila Nabi kata, kau jamin masuk syurga. Kita tengok, walaupun Allah jamin dia syurga, macam mana dia? Saidina Umar. Top nombor 2. Lepas Abu Bakar, Umar. Radhiyallahu anhu. Perang Badar masuk. Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyyin. Nabi kata, petunjuk. Lepas dia mati, ni petunjuk dia. Jamin 10 masuk syurga. Allah gembira hari dia. Agama Islam ni Allah Ta'ala kata, kegembiraan bagi umat Islam. Hari Umar masuk Islam. Segala ribu kelebihan yang Allah bagi. Nabi pernah kata, umat ni kalau yang dapat ilham, ilmu direct daripada Allah, Umar. Rajulun muhaddathun. Tengah-tengah khutbah, nampak tu Tuhan tunjuk ayat dia, askar dia perang lawan Parsi, nampak. Umar nampak, lari naik ke bukit. Kelebihan banyak Allah bagi pada Umar. Tapi dari sudut ta'abudiah Umar dengan Allah macam mana? Semayang malam nangis. Dengar orang baca ayat Quran pasal orang zalim, pergi tanya Saidina Ubaid, ya Ubaid, ayat ni Tuhan kata kat aku ke Ubaid? Walha Umar tak zalim. Dia baca selalu Umar seekor kambing, kerajaan Umar hilang, Umar pergi cari. Seekor hilang. Bukan Umar buat, orang jaga hilang. Sehingga orang kata Umar balik tengah panah ni. Osman kata tengah panah, petang nanti dia cari. Umar kata,
Kau nak jawab, kalau Omar balik waktu tengah hari, dia tidur, dia mati. Apa dia nak jawab dengan Allah atas seekor kambing kerajaan yang hilang? Orang macam ni kita agak-agak zalim lagi tak? Tak zalim. Tapi sentiasa Omar fikir, hak dia takut. Nabi kata ada orang masuk syurga, ada orang tak masuk syurga. Omar kata, aku bimbang hak Nabi masuk tu, aku hak tak masuk syurga. Hari kena tikam. Dia mati kena tikam dengan Abu Lu'lu'. Kena tikam, sedar daripada kena tikam. Dia tanya mula-mula rakyat dia. Rakyat kita dah semayang ke belum Abdullah bin Umar? Tanya anak dia tu. Bukan dia tanya, macam mana aku ni? Dia tanya, rakyat kita dah semayang belum? Abdullah kata, rakyat semayang dah, wahai ayah. Alhamdulillah. Siapa tikam aku? Abu Lu'lu', dia orang Majusi. Alhamdulillah. Sebab apa? Aku boleh bangkit di hadapan Allah, berdebat dengan dia. Hei manusia, kenapa kau tikam aku? Aku bawa sujud kepada Allah. Aku bawa semayang aku pada Allah. Dia satu sen pun tak boleh modal depan Allah Ta'ala. Berani dia kata, Alhamdulillah. Jangan balah dengan orang Muslim. Sebab bimbang. Hari ni orang bukan balah dengan orang Muslim, balah dengan ulama. Kita bawa semayang sunat setahun 2 kali. Ulama bawa setiap malam tahajud. Nak berdebat dengan dia. Betul tak? Omar suka bila yang tikam dia seorang kafir. Sebab apa? Dia ada modal yang besar bawa depan Allah. Yang kafir tu tak ada satu sen pun depan Allah Ta'ala. Tapi hari ni orang gaduh dengan ulama. Maki tok-tok guru. Maki para pewaris Nabi. Modal berapa sen kita nak bawa depan Allah. Nak berdebat dengan dia. Fikirlah. Sebab tu benda-benda macam ni menyebabkan kita tidak dapat cahaya daripada Allah. Yang akhirnya kita tidak mendapat asrar, rahsia daripada Allah. Asrar ni ulama kata zauq kepada ibadah. Halawatul ibadah. Atau hari ni kenapa saya ustaz mayang tiap-tiap hari, tak rasa seronok mayang. Kerana kita tidak mencari kepada cahaya Allah. Kita rasa kita semayang kerana orang semayang. Kalau orang tak semayang, aku pun tak semayang. Maka kita tak rasa kita semayang dalam bentuk kita sedang memperhambakan diri kepada Allah. Sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah anugerahkan kefahaman tentang ilmu yang dia tidak tahu. Allah Ta'ala akan ajar dia bima a'lam. Apa yang aku tak tahu. Nah, subhanaka, maha suci engkau. Tuhan yang ajar kita. Allah yang mengajar kita. Sebab tu malaikat kata, bila Allah Ta'ala ajar, illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allah ajar kami apa yang kami tak tahu. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha tahu dan maha cerdik. Alim ulama mengerjakan salat sunat duha sebanyak 8 rakaat kerana mereka tamak untuk mendapatkan makrifatnya. Maka, mayang-mayang ni adalah untuk mendapatkan makrifat, untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Kita berhenti sini, makrifatullah. Jadi mudah-mudahan, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, dan akan maklum Ustaz Hanafi lah untuk kuliah yang akan datang. Dan tak boleh nak janji bila, insya-Allah lah. Kalau ada kosong, datang sinilah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat dan berkati kita. Dan saya mohon maaf lah sampai pukul 9 kuliah malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima yanfa'una, Allahumma dhakkirna bima nusina, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, fatafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna.